Kisah yang pertama pada tengah malam ini, satu kejadian yang berlaku di dalam rumah. Ini berkenaan dengan kebencian. Ya, seperti saya katakan, kisah ini berpunca dari kebencian. Ada selisih faham yang berlaku. Dari selisih faham, mungkin kedua-dua pihak mempunyai ego. Maka tercetuslah satu selisih faham yang berpanjangan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Selisih antara satu sama lain tak nak mengaku kalah, tak nak berganjak, meminta maaf, melupakan perkara ini. Masing-masing nak tunjukkan kehebatan masing-masing. Casey singgahkan sanggup. Sebelah pihak menggunakan khidmat sihir. Beberapa kali, Casey, saya pernah ternampak dekat tingkap rumah saya, tingkap koridor rumah, ada serbuk kuning yang bertaburan. Pada mulanya saya ingatkan, mungkin serbuk ni datang dari luar, ditiup angin. Tapi kalau ditiup angin, kenapa serbuk ni bertaburan dengan garisan lurus, seperti ada orang sengaja taburkan mengikut garisan selari dengan tingkap saya, tingkap rumah yang ada di ruang tamu. Saya mengambil air, saya jirus, sambil itu saya membaca surah. Yalah, kita pun tak tahu sebenarnya apa yang ditaburkan. Beberapa hari kemudian, serbuk yang sama nampak dekat tingkap rumah. Pendengar Ria 897. Saya mula membeli satu CCTV kamera yang saya letak dekat depan rumah. Sebab rumah saya adalah rumah kedua paling hujung. Sebelah rumah saya, rumah jiran. Saya menetap dekat kawasan Yishun. Jadi sebelum saya pasang TV, saya berjumpa dengan jiran sebelah. Orang Melayu kita juga. Kita dah jiran lama, dah macam adik-beradik. Saya minta izin, saya cakap, Kak Pia, saya nak pasang kamera ni. Sebab saya rasa ada orang tabur barang dekat rumah saya. Kak Pia, okey Saya beritahulah. Jadi Kak Pia pun tahu dekat depan rumah saya ni ada kamera. Saya nak tangkap siapa yang buat kerja ni. Pasanglah. Aku tak kisah. Dan aku bilang anak-anak aku. Saya pasang, Casey. Casey, dalam minggu yang sama saya tengok rakaman kamera yang saya letak di luar rumah. Tidak syak lagi, Casey. Musuh ketat saya. Kali ini dia datang. Saya nampak dekat pasu bunga depan rumah saya ada 4 pasu bunga besar. 2 pokok limau, 1 cili padi, 1 pokok daun kari. Yang isteri saya tanam. Pokok limau, Casey, sebab pasunya lebih besar dari yang lain, dia tarik pokok limau saya tu, bahagian bawah dengan tanah tu terlekat. Dalam tu ditanam sesuatu yang saya tak nampak dari kamera, tapi saya tahu dia tanam sesuatu. Saya pun keluar. Saya panggil isteri saya. Sayang, sini cepat. Isteri pun keluar setelah tengok CCTV itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun cuba. Saya cocok. Akhirnya dapat tarik. Casey, dalam tu ada kain hitam. Bila saya nampak kain hitam, isteri nampak, terus meremang bulu roma. Kami tak berani nak sentuh. Saya dah nampak, dah tahu dekat situ. Saya tutup balik. Besok saya tunggu seorang teman yang mahir dalam hal ini datang untuk beritahu apa yang boleh dibuat. Saya tak nak pegang sembarangan. Saya tak nak angkat, tak nak buang sembarangan. Takut nanti ada masalah-masalah lain pula timbul. Malam tu, Casey, malam tu saya dengan isteri tengah tidur. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan.
Saya dengan isteri saya dengar orang ketuk pintu, kemudian dengar suara yang menyeramkan, suara melirik, Casey. Tiba-tiba telefon rumah berbunyi. Bayangkan, pendengar Ria 89.7 FM. Beliau dengan isteri sedang nyenyak tidur. Dengan isteri, tiba-tiba kedengaran telefon rumah berbunyi. Bang, siapa yang call tu, bang? Entahlah. Hello? Hello, Lina. Siapa ni? Ni Kak Pia ni. Kak Pia. Ada apa, Kak Pia? Lina, kakak bukan nak takut-takutkan kau, Lina. Tadi kakak dengar ada orang ketuk pintu rumah kakak. Kakak tengok jam, pukul berapa ni ada orang datang? Kakak tengok dari lubang pintu. Lina, dekat depan rumah kau, Lina. Kakak nampak ada perempuan rambut panjang, Lina. Kak, terima kasih, Kak. Kau baik-baik, Lina. Hati-hati je lah, Jangan buka pintu tau. Kau dah panggil belum kawan suami kau tu? Dah, Kak. Besok dia datang, Kak. Yelah. Bang, siapa telefon tadi? Kak Pia, bang. Apa Kak Pia nak? Tadi kan kita dengar orang ketuk pintu. Kak Pia pun dengar, bang. Kak Pia ingatkan orang ketuk pintu rumah dia bangun. Dia teropong dari lubang, katanya depan rumah kita dia nampak. Nampak apa? Bang, saya takutlah, bang. Nampak apa? Ada perempuan, bang, rambut panjang diri depan rumah kita. Pendengar Ria 89.7. Kita dapat tidur. Besok bangun, kawan datang. Kawan pun tengok pasu tu, bungkusan hitam. Kawan angkat bungkusan tu. Dekat luar tu, di atas lantai dia buka. Dalam tu, Casey, ada beberapa benda. Antaranya dalam tu ada gambar saya yang diambil dari Facebook. Casey, gambar saya, Casey, saya post dekat Facebook. Dia print gambar tu, dah dilipat-lipat. Dekat belakang ada tulisan macam ayat. Macam ayat, tapi bukan. Gambar saya. Dan ada benda-benda lain yang tak perlu saya sebutkan. Ya Allah, Casey. Terus saya masuk Facebook. Saya private dan ada gambar-gambar yang saya terus padam. Mudah betul orang nak sihirkan orang lain, Dengan gambar dekat Facebook, dia boleh ambil jadikan bahan. Kau jangan banyak sangat upload gambar. Nak kalau kita ni banyak sangat musuh. Nak kalau dia tahu mana kita tinggal lagi berbahaya. Ni dia tahu kau tinggal mana. Siap hantar depan rumah lagi. Casey, saya dengan isteri terus deactivate Facebook, private Instagram. Nasib baik di Instagram tak ramai kawan yang follow. Dan keadaan tu kembali okey selepas dekat luar. Mungkin empunya diri nampak ada kamera. Saya pasang 2 kamera. Satu tersembunyi, satu sengaja saya letak supaya siapa lalu depan rumah akan nampak. Dah berapa malam ni asyik nangis sajalah. Kenapa ni? Pampers tak basah. Pendengar Ria 89.7 FM. Kisah berikut ini yang ingin saya sampaikan. Pengalaman yang diceritakan ini datang daripada pendengar kita bernama Siti Aminah. Beliau adalah pendengar setia, peminat MJ12 dari Kedah. Perkara yang saya nak ceritakan kepada Casey berlaku pada tahun 2008. Waktu tu saya baru dapat anak. Hampir setiap malam, katanya Siti Aminah, anak saya menangis. Menangis, Casey. Saya yang bangunlah. Sebab saya ni suri rumah sepenuh masa. Suami kerja pagi. Saya bangun, dukung. Susu badan dah kasih, tak nak. Tengok lampin pakai buang, tak basah. Tempat tidur, tak adalah semut. Kenapa nangis ni? Dukung, cuba dukung. Dan saya dapati, bila saya dukung, kemudian saya membaca selawat, dia akan berhenti menangis. Nanti letak
Saya cuba tidur, dalam masa setengah jam dia akan nangis lagi, Casey. Saya benar-benar tertekan. Sampaikan saya tak ada pilihan, saya kejut suami. Bila anak menangis dan terus menangis. Hai, baru aku letak. Bang? Abang? Ada apa yang? Bang tengoklah bang, anak kita tu bang. Dari tadi nangis bang. Dah 4-5 kali saya bangun bang. Macam-macam dah buat. Susu tengok, pampers tak ada apa-apa. Hai, saya dukung. Okey, takkanlah saya nak didukung bang. Saya pun nak tidur tu bang. Pendengar Ria 897. Yalah, saya tengok kan. Suami saya bangun, dukung. Kemudian tengah suami dukung, saya kata, Bang baca-baca sikit bang. Sebab bila saya selawat, dia diam bang. Tidur, nyenyak. Yalah, suami pun baca. Suami mula membaca ayat kursi. Habis baca, suami sambung surah-surah yang lain. Kemudian saya nampak suami ambil handphone, putarkan bacaan surah-surah suci dari handphone suami, letak dekat tepi katil bayi. Loudspeaker, anak tengah tidur, letak dekat katil bayi. Saya tidur, suami tidur. Casey, kita tidur sampai ke pagi. Sampaikan hampir-hampir kita terlajak untuk solat subuh. Kemudian pagi itu, sebelum suami keluar pergi kerja, saya tak bercakap dengan suami. Abang perasan tak anak kita ni menangis, tapi bila saya selawat, abang baca surah. Semalam abang putarkan surah daripada handphone tu bang. Tidur nyenyak abang, tak bangun pun. Itulah, tak apalah. Malam ni kita buat yang sama ya. Yalah, buat ke si? Putarkan surah suci dari handphone, tidur, tak bangun. Hari berikutnya. Kemudian selepas seminggu lebih, suami kata, malam ni kita jangan putar lagi, kita tengok macam mana. Abang, matikan, tidur. Casey, pukul 1 pagi, anak saya sekali lagi menangis, Casey. Bang. Abang tengok kan? Abang, ada benda tak kena tau bang. Tak kena dengan rumah kita ni bang. Pendengar Ria 897 FM, memang ada benda tak kena. Bila putar je surah, tidur nyenyak, Casey. Kita teruskanlah memutar surah tu setiap malam. Buka handphone, main surah-surah bacaan. Sampaikan pada satu malam, saya mimpi, kata Siti Aminah. Bila saya solat malam, saya berdoa dan minta. Saya kata, berikanlah aku petunjuk sebenarnya apa yang berlaku pada anak aku ni. Beberapa hari saya mimpi dalam rumah saya dengan suami tengah tidur. Casey, dekat tepi katil bayi anak saya nampak dalam mimpi ada 3 perempuan rambut panjang tunduk tengah tengok anak saya yang tengah tidur. Casey, 3 orang perempuan tengah tunduk rambut panjang tengok anak tengah tidur dalam bilik tidur kami. Walaupun itu mimpi, memang menyeramkan. Keesokan harinya, saya beritahu suami tentang mimpi saya. Baru kami kemungkinan tahu itu mungkin puncanya. Kami dapatkan bantuan pakar perubatan yang datang ke rumah. Katanya dalam bilik memang ada sesuatu, dia tak tahu apa, tapi katanya dalam bilik tidur kami memang ada sesuatu. Saya dengan suami tanya, macam mana boleh datang bilik kami? Biasalah, macam semut dengan gula. Semut tu makhluk tu, gula tu bayi awak. Seperti ini daripada Nur Sally, katanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi pengalaman saya. Nur Sally dari Daman Sarah berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Sally berkongsi beliau suka mendengar rancangan MJ12 ya, ada kalanya dengan teman-teman dekat kort bola keranjang di rumah
di rumah kami lah, dekat Damansara. Jadi rumah kami ini di Damansara ada court bola keranjang. Nanti saya akan bawa turun lah saya punya Bluetooth speaker dengan handphone, sambil tu terus dengar MJ12 melalui aplikasi Mi Radio. Jadi tengah duduk-duduk, kita bawa lah keropok, berkumpul beramai. Paling sikit 4 orang, paling ramai kadang-kadang sampai 7 orang. Ada yang turun dengan bantal kisi. Wah, seronok dengar kisah misteri jam 12. Saya nak kongsi kisah, mohon maaf kalau tak seram. Ini kisah yang ringkas saja yang saya pernah alami ketika mendengar misteri jam 12. Jadi Sally memberitahu pengalaman beliau dengan teman-teman. Waktu itu ada 4 orang saja yang mendengar rancangan KC, termasuk saya lah. Kita tengah duduk dekat court bola keranjang, dah bawa lah makanan. Kemudian misteri jam 12 pun bermula. Tengah syok dengar, waktu tu KC ada cerita tentang satu kejadian di Pulau Ubin. Kalau tak silap, ada sekumpulan kawan pergi memancing dekat Pulau Ubin. Saya dengan kawan-kawan ni pun sibuk lah ambil handphone. Kita maklumlah tak pernah pergi Singapura. Kita pun type dekat Google Pulau Ubin dan ternampak rupa-rupanya Singapura pun ada pulau-pulau seperti Pulau Ubin ni yang masih belum lagi dibangunkan lah. Jadi tengoklah, kita pun type Spooky Pulau Ubin. Dan ada juga kisah-kisah menarik tentang Pulau Ubin. Bila Casey ceritakan, beberapa orang kawan pergi memancing dekat kawasan Pulau Ubin di tepi sungai. Mereka mendirikan kemah, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dalam hutan. Itulah yang berlaku pada saya dengan teman-teman malam tu. Casey ada putarkan sound effect, perempuan menangis Casey. Masalahnya, bila Casey matikan suara perempuan menangis, sound effect suara perempuan menangis ni, saya dengan kawan-kawan yang lain masih dengar lagi. Masih kedengaran suara perempuan menangis, tetapi kita tak tahu. Kita ingatkan suara tu masih datang daripada sound effect yang Casey putarkan. Kita hanya tahu itu bukan sound effect apabila Casey selepas cerita tu, Casey mainkan lagu. Bila Casey putarkan lagu, kita tengah duduk, tengah tengok Instagram, tengah update Instagram, tengok Twitter. Tiba-tiba bila Casey main lagu, saya terdengar, kawan saya terdengar, Casey lupa matikan sound effect ke? Dengar betul-betul, rupa-rupanya bunyi tangisan tu bukan datang daripada speaker. Ia datang daripada tingkat ataupun blok sebelah bersebelahan dengan court bola keranjang. Mula-mula tak nak kita indahkan, kita guna-guna buat-buat tak dengar, tetapi makin lama makin menyeramkan. Makin menyeramkan. Jadi bayangkan pendengar Ria 897 FM. Pada waktu tu dah takut sangat. Saya kata dengan teman-teman, jom pergi rumah siapa nak tengok, nak dengar ni. Yang lain semua kata, tak apalah, kita balik sudahlah. Kau berani ke balik seorang? Akhirnya memang satu-satu tak berani sebab tinggal berasingan kan. Jadi semua berkumpul dekat rumah saya, kata Sally. Tidur dekat rumah saya sebelum tu dengar MJ12 dan rasa agak lebih selamat daripada mendengar dekat court bola keranjang. Tapi Casey, saya dengan teman-teman memang dengar dengan jelas ada suara perempuan menangis, tapi bukan dari radio, dari sekitar kawasan yang kami duduk ketika mendengar misteri jam 12. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Hello. Halo. Waalaikumsalam. Saya Bro Ai dari Johor Bahru, KC. Apa khabar orang Johor Bahru, Bro Ai, Baik, Alhamdulillah sihat. Dan ada kisah yang ingin dikongsi sama. Tadi anda dengar 2 kisah yang pertama awal tadi, Ya. Dan pengalaman anda tentang apa, silakan. Okey, ini terjadi waktu dalam 3-4 tahun lepas, KC. Okey, waktu tu saya dengan kawan saya 3 orang. Zul dengan Syarul. Zul, Syarul, kita nak pergi ke Kelantan tau, KC. Kita drive lah, kawan saya drive kereta. Jauh tu Syarul ni dia drive. Jauh, kita daripada JB nak pergi Kelantan, nak jalan-jalan lah. Berapa jam memandu? 10 jam ada? Lebih kurang KC. Dalam masa dulu tu 3-4 tahun dalam 11 jam macam tu. Tapi kita stop lah kan. Sebab kita 3 orang. Okey, saya duduk di belakang, kawan saya ni drive. Sebelah si Syarul ni drive, sebelah Syarul ni Zul, dia duduk di sebelah lah. Okey, kita bertolak waktu tu dalam lepas maghrib KC.
lepas maghrib daripada Johor Bahru, okay, kita gerak jalan pelan-pelan. Okay, so bila nak sampai dalam pukul 2 tu, 2 pagi tu kita nak sampai, nak masuk ke Pahang. Hutan Pahang ni agak macam lama tau, Casey. Dia dulu kan jalan macam gelap malam kan. Okay, so adalah bas lori 1-2 biji kadang-kadang. Kita selisih kan. Okay, lepas tu masa kita ada kawan saya ni, dia ada overtake satu lori dengan bas tau, potong. Okay, kita jalan dah potong. Lepas tu kita tengok ada satu kereta kala hitam belakang pun potong tau. Ikut. Okay, ikut. Alih-alih ada di belakang kita lah. Maybe dia nak jalan jauh ke berkawan lah. Okay, kawan saya pun bawa dia ikut tau. Lepas tu ikut. Lepas tu dia main beam tau, high beam. Dia cakap, kenapa Okay, tak apalah. Lepas tu ada jalan two-way tau, Casey. Kita akan masuk jalan satu menghala ke sebelah lane tu, jalan patah balik tau. Bukan jalan all the way macam highway gitu kan. Okay. Lepas tu depan tu ada satu lori, kita pun potong tau. Lepas tu ada bas nak datang dari arah bertentangan. So kita cakap, kalau kita potong ni, kereta ni takkan sempat potong. Tapi bila kita potong, dia pun keluar overtake potong. Lepas tu bila kita jalan, kita dah tak nampak dia lagi. Tiba-tiba bila dalam 2 minit, alih-alih dia ada kat belakang lagi lah kereta tu. Alamak. Kita pun macam, tak apalah. Okay, bila dah nak masuk kawasan minyak ni, ada satu kawasan minyak dekat Petronas lah di Terengganu tu kan. Lampu kat situ agak terang tau. Malam lah, dalam pukul 2-3 pagi. Lepas tu lampu merah, kita pun berhenti. Lepas tu kawan saya tengok cermin. Kereta yang hitam tadi tu sampai sebelah lagi. Bila sampai sebelah, kita semua toleh lah nak tahu siapa kan. Sebab dia macam, dia buka tingkap sebelah kiri tu. Kasi tahu apa tak yang kita nampak? Kita orang nampak yang drive dia ni, kepala tak ada lah, Casey. Dia punya kepala tak ada, badan aja lah. Dia turunkan tingkap tu, kawan saya terus menggigil lah, tak boleh drive lah, Casey. Ya, kita macam terpanjang. Lepas tu dia terus jalan, dia terus dekat traffic light tu, dia terus belok ke arah kanan. Kita dah tak boleh jalan lah, Casey. Kawan saya drive dah macam dia rasa macam terperanjat kan, overshot kan. So kita sabarkan, pindahkan dia letak belakang kawan saya yang sebelah drive. Macam dia buka tingkap sikit, kita nampak tak ada kepala lagi, tapi tangan badan kita nampak ada pegang. Sebab dekat di traffic light tu lampu agak banyak tau, jadi macam terang tau, boleh nampak. Tapi itulah pengalaman lah, Casey. Memang nak cakap tak percaya tapi kita tiga-tiga tengok macam gangguan atas jalan raya, tak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tengah. Ya, kembali. Selamat malam. Yang ini kiriman saya terima, ini datang daripada Pak Wan. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wan di sini. Pak Wan nak berkongsi satu kejadian yang menakutkan berlaku pada September tahun lepas. Sedang menunggang basikal pada waktu malam. Tiba-tiba basikal ni rasa berat. Berat sangat. Dan Pak Wan berhenti sekejap lah. Ingatkan ada masalah pada roda basikal. Dan bila tunggang sekali lagi, tetap rasa berat basikal Pak Wan. Yang hairannya, bila kita tolak, okey, duduk nak mula kayu dah tak boleh. Jadi mungkin masalah pada pedal lah. Jadi Pak Wan pun turun dari basikal. Sebabnya tolak basikal lebih tak penat daripada tunggang basikal. Jadi Pak Wan turun daripada basikal dan tolak basikal perlahan-lahan. Setengah tolak, tiba-tiba Casey dekat kawasan yang Pak Wan tunggang basikal ni adalah kawasan taman tau. Dia macam park, sebuah taman riadah dekat Tampines. Jadi tengah tolak, macam mana tak boleh naik bau bunga cempaka. Harum Casey. Terus meremang bulu rumah.
Pak Wan pun apa lagi, mulalah membaca sambil baca tu sambil tolak basikal. Bau tu masih ikut masih ikut Pak Wan berjalan. Daripada kawasan Taman Riadah tu, Pak Wan jalan keluar melalui jalan jauh lah, iaitu jalan tepi road jalan tepi jalan tu, tempat berjalan kaki. Pak Wan tolak basikal, dan sampai dekat lampu merah ni, Pak Wan nak kena belok lah. Tengah tolak belok, tiba-tiba ada taksi horn, ten. Pak Wan pun toleh lah, ingatkan apa, sekali diturunkan tingkap, members lah. Wan, asal tolak basikal? Dia cakap, basikal aku rosak, tak tahu kenapa. Jadi members Pak Wan pun kata, okey, jom. Bawa basikal kau naik taksi aku. Dia kata, macam mana nak muat? Jadi nasib baiklah teman ni tolonglah. Dia ada macam tali panjang. Dia pun buka belakang boot taksi tu. Dia sumbat dari tepi tu. Basikal tu terkeluar sikit lah. Dia terkeluar sikit bahagian rodanya. Kemudian diikat dengan tali semua. Dah secure. Baru kata naik taksi. Dan dia pun hantar balik. Dalam perjalanan kita berbual-bual je. Macam mana rosak? Tak tahulah. Bila aku kayu macam berat. Tolak okey. Baik-baik aku tolak. Jadi sedang bercakap-cakap, berbual-bual, tiba-tiba Pak Wan tu nampak dekat tempat belakang ni, tempat duduk belakang ni, kelihatan macam ada kelibat, Casey. Dengan jelas ada kelibat. Kemudian Pak Wan, teman Pak Wan ni lah yang memandu taksi, buka tingkap, dia turunkan tingkap. Jadi Pak Wan tengok dia, asal turunkan tingkap, dia pun, Wan, turunkan tingkap kau. Dia turunkan tingkap. Tengah memandu jalan, habis. Pun balik, dah sampai rumah semua, dah letak basikal tepi. Kemudian kawan pun telefon, katanya, Wan, kau tahu tak tadi asal aku suruh turunkan tingkap? Kawan tanya. Saya cakap, Pak Wan pun tanya, kenapa? Tadi dalam taksi aku bila kau naik, bau harum bunga cempaka. Aku terus meremang bulu roma. Mungkin agaknya. Dan Pak Wan bercakap, tadi pun sama. Time aku tengah kayu basikal, nak tolak tu bunga cempaka, sebab tu aku jalan luar. Okey, kisah selanjutnya ingin saya kongsi sama di Ria 897 FM. Yang ini pengalaman daripada pendengar kita yang diketengahkan. Ini daripada Encik Rosli. Katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian ni. Ini berlaku dekat rumah saya. Hari ini banyak kisah tentang Tampines. Siapa yang sedang mendengar MJ12 menetap di Tampines? Cik Roslan, pendengar MJ12 dari Tampines. Katanya di sini, mak saya yang tinggal serumah dengan saya ni beritahulah, kadang-kadang malam-malam hari dia ternampak ada orang tengah duduk dekat ruang tamu. Dan mak beritahu saya untuk dapatkan bantuan. Kemudian saya kata nanti sebab saya tak pernah nampak. Isteri pun tak komplain, anak pun tak pernah nampak, cuma mak saya seorang yang nampak. Jadi pada mulanya saya ingatkan, alah, ini pemikiran orang tua ni, sikit-sikit nampak, sikit-sikit. Saya ingatkan mak saya ni, pemikiran kolot lah. Saya kata, mak, saya tak nampak, isteri tak nampak, aku nampak dekat ruang tamu kau pergilah dapatkan bantuan. Ustaz mana ke, tengok-tengokkan rumah ni. Yalah mak. Sampaikan Casey, entah apa yang terjadi ni, tak tahulah ada hikmahnya ataupun tidak. Saya ni sebenarnya dari dulu dah memang minat nak pelihara ikan. Cuma belum ada peluang dan belum ada members yang boleh tolong. Dan entah satu hari ni saya memang ada sedikit duit lebih ni. Saya pun dah beritahu isteri lah, nak beli tank ikan. Saya belilah fish tank. Saya panggil kawan saya ikut saya pergi beli. Dan kemudian kawan saya pun tolonglah set up fish tank tu. Dan letak ikan yang saya beli, saya pelihara waktu tu lah. Ni kisah ni berlaku ketika zaman ikan lohan. Ikan jendul tengah popular. Saya simpan ikan tu dekat dalam tank. Saya beli ikan tu pada harga sekian-sekian. Jadi ikan tu dekat ruang tamu dalam tank. Saya pun malam tidur, malam-malam hari tengah tidur, bunyi ikan berkocak. Kuat Casey. Saya ni light sleeper, terbangun dengan bunyi kocakan air. Saya keluar, habis lantai basah dengan air. Basah. So, apa ikan ni? Berkocak dengan air. Saya pun ingatkan mungkin ikan ni sakit ke, saya kasih makan lah. Dan saya letakkan sedikit lagi obat air tu. Mungkin air tu tak serasi dengan ikan. Kemudian
Keesokan malam sama juga, berkocak air berkocak. Dan akhirnya benda ni saya beritahu kawan saya yang dah pelihara ikan bertahun-tahun lah. Dia memang expert ikan lohan. Saya cakap dengan dia, kau tahu rumah aku, ikan aku beli tu dah berapa hari tau, berapa malam tu berkocak je air. Dia macam tak tahu lah, tak senang duk diam, kata saya kepada kawan saya lah. Kawan saya kata, ikan kau. Kemudian bila saya tanya pendapat pandangan dia, tu apsal lah dengan ikan aku tu. Dia cuma cakap, aku boleh fikirkan satu perkara je. Kau tahu tak, ikan ni boleh nampak makhluk halus. Kalau dia nampak, dia akan tak tenteram. Dia akan tak tenteram. Jadi katanya di sini, bila ikan tu tak tenteram, dia ada beberapa perkara dia akan lakukan. Antaranya dia akan berenang, dari hujung ke hujung. Dia macam tak boleh duduk diam lah. Yang kedua, kata kawan saya, kalau benda tu yang ada agak kuat, kehadiran makhluk tu dalam rumah kau agak kuat, sehinggakan energi makhluk tu terkena pada ikan kau akan berkocak, mengocak air lebih kuat daripada biasa. Jadi dia tanya saya lagi, rumah kau macam mana air? Sepa air atas lantai, habis basah. Kau lebih baik panggil ustaz datang rumah kau. Casey, bayangkan, mak saya suruh, saya kata nanti. Saya pelihara ikan tu buat air berkocak. Tanya member saya kata itulah hakikatnya. Saya terus panggil ustaz. Ustaz tu datang, bersihkan rumah lah dengan bacaan surah-surah suci, tengokkan rumah, katanya okey. Jadi saya tanya, kenapa ikan saya malam-malam? Jadi ustaz pun memberi pendapat pandangan, mungkin ada benda yang menyinggah dekat rumah. Kenapa benda tu singgah dekat rumah? Jadi ustaz tu mula bertanya. Rupa-rupanya sebab mak saya ni kalau tidur dalam rumah, dia suka sangat buka pintu ruang tamu. Dia suka tidur, katanya dia tak reti nak tidur tutup pintu. Jadi rumah saya kadang-kadang pintu ruang tamu tu tak buka lah sebesar-besarnya. Buka sedikit dan dia letakkan door wedge lah supaya tak tertutup dan tak terbuka habis. Dia letak door wedge. Pintu besi pagar tu di mangga, diketap dengan mangga. Jadi bilik mak saya akan pandang ke arah pintu. Jadi bila setiap malam tidur dengan keadaan pintu tak tertutup habis, kemungkinan ada benda yang singgah masuk ke dalam rumah. Itu yang membuat ikan saya tu berkocak airnya. Dan ada kalanya ada malam tidak berkocak, ada malam berkocak. Jadi ini lebih kepada benda yang singgah ke dalam rumah. Bayangkan pendengar Ria 897 FM barulah tahu jawapannya. Ini daripada Ida Melawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi pengalaman yang berlaku. Tadi Casey cakap tentang pelihara binatang ni. Antaranya ikan yang dipelihara oleh abang tadi tu airnya berkocak. Saya pula dalam rumah ada pelihara kucing. Saya ada 4 ekor kucing. Casey, satu hari tu, sebelum perkara ni berlaku, kucing saya, ada beberapa ekor kucing saya dah resah gelisah. Kita ni sebagai tuan, kita tahu kita punya kucing, gerak-geri kucing. Malam tu kucing saya macam tak duduk diam. Ke hulu ke hilir, mengiau, kemudian berpusing-pusing dekat bawah tingkap bilik. Dia mengiau, lepas tu dia berhenti dekat betul-betul bawah tingkap tu. Dia berhenti dekat tingkap, dia duduk dekat bawah tingkap. Dua lagi dekat atas katil. Satu dekat bawah tingkap, satu dekat atas katil. Dua dekat atas katil. Satu lagi kucing saya ni dekat pintu bilik. Jadi mungkin tak terfikirlah apa-apa pun pada malam tu. Bila dia dah mengiang-ngiang, dia berhenti. Serentak dia berhenti. Lat beberapa saat selepas kucing saya berhenti, Casey, saya tak bohong dan tak buat cerita. Tiba-tiba bau asap kemenyan. Pukul 11 malam, Casey. Pukul 11 malam. Siapa yang bakar asap kemenyan? Kucing ni macam dah tahu Dan bila bau tu datang, 2 ekor kucing yang dekat bawah tu lompat naik katil. Dan kemudian dalam keadaan macam berjaga-jaga. Saya
pun rasa seram. Saya tengok dekat tingkap, memang tak nampak apa-apa lah. Tapi boleh rasakan sesuatu tak kena. Saya bangun, saya terus duduk dekat ruang tamu buka TV. Walaupun tak nak tengok TV, saya buka aja untuk hilangkan rasa takut. 4 ekor kucing saya ikut keluar duduk dekat sofa dengan saya. Wow. Hello. Hello Ria. Waalaikumsalam. Ya. Siapa bercakap ni? Saya Tini. Tini. Panggilan dari mana Tini? Tampines. Oh, orang Tampines. Oh, malam ni tiba-tiba ramai orang Tampines telefon Ada kes ke Tampines? Kes apa? Jadi Tini, pengalaman tentang apa ni? Silakan Tini. Dulu saya pernah duduk kat Johor Bahru. Berapa lama tu duduk sana? 16 tahun saya duduk sana. Oh, lama tu So masa baru-baru pindah dari Singapura ke JB, saya sewa rumah lah, rumah Pak Min. Jadi masa minggu tu, jiran saya kat bawah tu dia komplain dengan saya. Dia cakap, kenapa anak awak main guli malam-malam? Cakap, saya ada beli guli lah untuk anak saya, tapi dia tak main. Saya cakap, anak saya tidur awal, pukul 9 dia dah tidur. Dia cakap, tak apalah, awak cek dia lah whether anak awak ni ada main tak malam. Jadi satu malam ni, saya terjaga, memang guli-guli tu dalam rumah saya dekat hall. Jadi saya bangun bilik anak saya, anak lelaki saya lah. Saya tengok dia tengah tidur. Saya pergi kat hall, saya nampak satu budak ni sebaya dengan anak saya sedang menyangkung main guli. Jadi siapa pula budak ni kan? Sebab anak saya kan, saya dah cek dalam bilik dia tengah tidur. Jadi dia tak pakai baju. Tapi saya tak tahu lah dia pakai seluar ke tidak. Sebab dia menyangkung. Jadi lampu pun gelap. Cuma harapkan lampu jalan raya kat tepi. Jadi saya cakap dengan dia. Ya, jangan main guli dekat sini. Bising lah makcik nak tidur. Dia tak tengok muka saya. Tapi dia berhenti main guli. Jadi saya tu dah tak ada lagi budak ni main guli dalam rumah saya. Saya cakap dengan jiran saya yang bawah lah. Saya cakap, main guli tu bukan anak saya. Orang lain lah, benda lain. Dia minta maaf dengan saya lah. Itu pengalaman yang saya tak boleh lupakan lah. Saya jumpa satu budak kecil ni. And very obedient lah. Sebab lepas saya tegur dia, dia dah tak datang rumah saya. Wah. Itu dia. Ada nampak ada orang anak siapa main guli anak awak tu terima kasih orang Tampines. Sama-sama. Malam ni ramai orang-orang Tampines yang telefon, yang message Ini daripada Encik mana tadi Okey, ini adalah kiriman email saya terima, bukan Encik tapi dari Puan Puan Haja Romini. Katanya Puan Haja Romini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Haja Romini di sini. Saya nak berkongsi satu pengalaman dahulu. Puan Haja Romini pernah mengendalikan syarikat tukang masak untuk orang kahwin. Wah. Dan biasalah kalau dulu-dulu masak untuk orang kahwin ni lain daripada sekarang. Dulunya orang masak untuk orang kahwin tak macam sekarang. Sekarang ni lauk dia memang banyak ke si. Dessert table lain, live station lain. Dulu orang dulu kalau masak meriah, gotong royong ke si. Kemudian tu semua adalah ahli keluarga dan juga teman-teman yang akan bersama-sama masak lah untuk majlis persandingan. Jadi Puan Rumini ini datang untuk sediakanlah barang-barang perkakas dapur dan sebagai chief tukang masak. Dan dulu bukan buffet kisi. Ia dihidang. Jadi tengok dalam meja, dekat meja tu ada 4 orang. Okey, dia cakap hidangan tu 4 orang. Jadi satu kali ni Puan Rumini ini ingat lagi tengah masak waktu malam tau. Ya, selalunya kita mula masak tu malam lah. Dan majlis tu pada pagi esoknya akan ada akad nikah. Jadi mereka ni nak dinikahkan pada hari Jumaat. Hari Jumaat waktu pagi. Ya, sekitar jam
sekitar jam sekitar jam 9 pagi nak dinikahkan. Itu pun susah, katanya di sini nak masak pada waktu malam. Dipendekkan cerita, bila tengah masak waktu malam tu kan, kaum keluarga gotong royong lah, tengah duduk dekat meja pengantin yang dah disiapkan lah untuk para tetamu. Jadi malam tu juga Kak Romini ada masak bone steak untuk keluarga makan lah, seperti yang dijanjikan. Jadi dah masak, semua tengah makan. Dan Kak Romini perasan ni, dekat bawah blok ni, meja ujung, dulu meja bukan bulat ke si, mejanya 4 segi panjang, dekat ujung blok, meja paling ujung sekali, ternampak ada perempuan ni tengah duduk sorang-sorang. Jadi dari tadi tahu Kak Romini perhatikan, tengok kenapa dia seorang, yang lain semua duduk dengan keluarga, dengan kawan-kawan sedang berborak-borak. Inilah waktunya kita meriahkan keadaan, kita berborak-borak, bercakap dengan kawan-kawan, dengan pengantin, dengan keluarga pengantin. Dan waktu tu kalau tak silap sekitar jam 10 lebih malam, kalau Kak Romini masih ingat lagi. Jadi nampak perempuan ni pelik, duduk seorang kat ujung, duduk seorang kat ujung. Jadi entah macam mana Kak Romini langsung tak tanya pada yang lain lah, nampak tak kat ujung tu ada perempuan tu, kenapa dia pelik duduk situ seorang-seorang dia tadi, tak tanya kat orang pun. Jadi entah macam mana, hari semakin malam, pukul 2 lebih pagi kalau tak silap, dah dekat bawah tu dah tak ada orang lah, semua dah naik atas, tinggal Kak Romini dan 2-3 orang pembantu yang lain lah, yang sedang tolong goreng-goreng lah dan sebagainya. Jadi Kak Romini tengah duduk lagi, tengah waktu tu tengah potong bawang, potong, nampak perempuan ni masih duduk dekat ujung. Apa ni duduk sorang-sorang, tak gerak dia tadi, tak makan, duduk sorang. Dan tak fikir bukan-bukan, tak apa. Besok pagi Casey, masalah mula timbul. Kita masak nasi, nasi tak masak-masak. Lauk semua dah siap, nasi aja masak. Air tu sampai naik kering. Air dah kering, nasi masih dalam keadaan beras. Kenapa tak pernah seumur hidup macam ni? Barulah kita mungkin, sebab ini pun saudara juga, kita akui ada sesuatu yang tak kena. Ada orang telah menggunakan sesuatu supaya majlis ini tak dapat berjalan dengan lancar. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, supaya majlis tak dapat berjalan dengan lancar, katanya Kak Romini kita. Jadi hari itu lauk semua dah ada, nasi masak tak boleh masak-masak. Terpaksa kita masak nasi dekat mana tau? Masak nasi dekat blok makcik dia. Sebab mungkin dia pasang tu dekat blok tu je. Kita pun angkat periuk secara illegal, sebab kita tak ambil lesen untuk masak dekat sana. Terpaksa kita set up dapur, masak boleh ke si masak. Bayangkan kena jalan agak jarak dalam 100 meter. Taruh troli tolak, nasi dah masak, gotong royong ke si. Alhamdulillah, dengan berkat orang bergotong royong ramai-ramai, majlis bermula jam 11 pagi start. Pukul 1 baru ada nasi. 2 jam tak ada nasi ke si. Yalah, masak nasi ni pun bukan sekejap. 2 jam tak ada nasi, orang datang makan lauk-lauk je lah dengan kuih muih yang disajikan. Itulah pengalaman Kak Romini. Terima kasih dan selamat tengah malam.